Dan saya akan mutekan dulu semua mikrofon partisipan, peserta yang ada, supaya kita dapat fokus kepada perbincangan kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita mulakan dengan sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Allah terus membantu kita, ya, untuk kita menguasai ilmu Al-Quran ini, ilmu kalamullah ni. Walau macam mana pun, tugas kita, tanggungjawab kita adalah untuk terus berusaha, ya, untuk terus berusaha, dan kita meminta bantuan dalam hati kita. Hendaklah kita sentiasa meminta bantuan bersungguh-sungguh, ya, agar Allah membuka hati dan minda kita, ya, untuk memahami dan mencari jalan dan cara-cara untuk kita memahami kalimah-kalimah Al-Quran dan juga ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhannya, agar Al-Quran akan menjadi panduan kita, ya, panduan kita sekarang dan juga panduan masyarakat kita di generasi akan datang, ya. Rata-rata kita lihat sekarang ni, generasi sekarang ni, kita lihat amat jauh daripada menggunakan Al-Quran tu di dalam kehidupan, ya. Sebab generasi kita ni ramai yang membaca tanpa memahami Al-Quran, ya. Kalau kita buat kajian, kita akan dapati 90% daripada parent yang ada sekarang, ya, ibu bapa yang ada sekarang ni, tidak boleh memahami Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. So apa yang berlaku ialah mereka tidak dapat mengajar anak mereka, ya. Mereka punya hanya boleh mengajar mengaji ataupun mengajar tajwid saja. So ilmu kefahaman Al-Quran tu telah terputus, ya, daripada ibu bapa yang ada sekarang, ya. Sebab kebanyakan daripada ibu bapa sekarang, termasuklah saya dulu pun, ya, adalah melalui pendidikan yang dipanggil apa tu, mainstream ni, ya, aliran utama ni, yang tidak banyak menumpukan kepada memahami Al-Quran, ya. Kita banyak menumpukan kepada memahami ilmu-ilmu yang lain, dan kita ketepikan Al-Quran, ya. Jadi alhamdulillah, Allah membagi kesedaran kepada kita untuk memperbetulkan semula agar kita tidak tersasar jauh, ya. Kita dah sebenarnya dah mula tersasar, ya, daripada landasan yang sepatutnya. Tapi alhamdulillah, ya, Allah ingin menyelamatkan kita agar kita tidak tersasar jauh dan kita akan kembali kepada jalan yang lurus, kerana jalan yang lurus itu tetap berada di atas landasan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita tidak faham Al-Quran dan Sunnah, bermakna kita tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan kita, ya. Kita akan menggunakan banyak dipanggil mengikut akal dan fikiran kita sendiri, mengikut hawa nafsu kita. Dan kita pun tahu dalam Al-Quran tu banyak Allah mengatakan hawa nafsu ni adalah sebenarnya adalah alat permainan syaitan, ya. Jadi syaitan tu menggunakan hawa nafsu kita ni untuk menjauhkan diri kita dari Al-Quran dan daripada jalan yang lurus, ya. Sebab syaitan tu dia memang berintiqad, ya, dia nak menyesatkan seramai yang boleh, ya, seramai yang boleh. Jadi kita tak mahu
kita termasuk dalam golongan yang itu ya, kita mahu termasuk dalam golongan yang tidak mengikuti hasutan syaitan tu dengan kita merapatkan diri dengan Al-Quran ya. So kalau kita faham Al-Quran, kita akan dapat menapis apakah jalan-jalan yang dianjurkan oleh syaitan dan apakah jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT ataupun yang ditunjukkan oleh Allah SWT. InsyaAllah ya. Jadi kita teruskan perkongsian kita. Nah, semalam kita berhenti dalam memperkenal ataupun dalam usaha kita mengenalkan kalimah yang ke-6 di dalam ayat 22 surah ke-16 iaitu yu'minuna ya. Okey. Jadi saya sempat simpan kerja latihan kita semalam dan saya pastekan balik, tampalkan balik di Lexilogos ya untuk kita meneruskan perbincangan. Jadi sambil menunggu tadi saya tambahkan sikit apa yang kita telah bincangkan semalam iaitu yu'minuna. So yu'minuna ni adalah kalimah yang ke-6 ya di dalam ayat 22 surah 16 ya. Kalau kita nak tengok ayat tu kita boleh rujuk ke korpus tu sendiri iaitu yang di sini. Tuan-tuan boleh lihat di sinilah ya. Yu'minuna tu adalah kalimah yang ke-6. Yang pertama ilahukum, yang kedua ilahun, yang ketiga wahidun, yang keempat fallazina, itu yang keempat la adalah kalimah yang kelima dan yu'minuna adalah kalimah yang ke-6 ya. So yang ni yang kita nak sambungkan pembelajaran kita di pagi ini dengan menggunakan Lexilogos ya. Kita dalam proses nak mengenal kalimah tu dengan cara apa? Membuat pembentukan kalimah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua ya, saya sarankan mahirkan ya proses pembentukan kalimah ni, kerana itulah salah satu daripada cara-cara untuk kita betul-betul mengenal kalimah ya. Kalau kita tak mahir bahagian pembentukan kalimah ni, kita mengenal tapi kita belum kenal. Kita kenal tapi kita belum kenal. Ya, so kita nak kenal dan betul-betul kenal. Okey. Untuk memulakan pembentukan kalimah, kita biasanya akan memulakan dengan melihat 3 huruf akar ya. So 3 huruf akar kita telah kenal pasti semalam dengan mengenal daripada kalimah itu sendiri ya, iaitu daripada hamzah qata' tu sebenarnya dia telah diubah daripada alif. Ya, hamzah qata' tu dalam huruf akar dia adalah alif. Ya. Sebab dia dalam kumpulan huruf illah. Huruf illah. Ya, huruf illah dia berubah. Tetapi ada huruf yang kedua, huruf mim. Ya, huruf mim bukannya huruf illah. Dia maka di dalam kata dasar huruf akar dia pun masih juga min ya. Bermakna kalau kita jumpa min di dalam kalimah tu, kata dasar dia juga min, dia tidak berubah. Yang berubah tadi ialah hamzah qata' ya. Hamzah qata' tu adalah asalnya daripada alif ya. Dan nun yang ketiga di sini juga adalah kata dasar yang ketiga ya. So kita masukkan dia dalam kumpulan kata dasar yang ketiga iaitu nun. Jadi kata dasar ialah huruf akarnya ialah alif, mim dan nun. Ya, itu cara kita mengenal mengenal 3 huruf akar daripada kalimah ya. Kalau kita sudah biasa ya.
Kalau tuan-tuan tak biasa, apa perlu tuan buat? Boleh minta bantuan. Ya, minta apa? Apa dipanggil selalu orang sebut tu talian hayat dia. Ya. Minta talian hayat. Ya, di manakah talian hayat boleh apa? Boleh tuan-tuan dapati? Pertamanya dari digital Al-Quran, tafsir dan perkata, ya. Tafsir saya tunjukkan sekarang, ya, macam mana nak mencari alif mim nun. Tuan-tuan pergi ke talian hayat yang ni lah. Yang ni apa? Tafsir dan perkata. Jadi yu'minu tadi kita tahu ayat mana? 16-22. Carilah 16-22. Ni 16, ya, dan 22. Scroll dia kat bawah. Laju dia apa? Kena kontrol dia sikit, ya, kalau tidak dia berterusan pula. Okey, 22, iaitu 22 ni ayat ni, ya. Daripada ilahukum ilahun wahid fallazina la. So inilah kalimahnya, ya. Kalau nak saya tandakan pun boleh, ya. Di sini tu dia kalimah yu'minuna, ya. Jadi di situ apa kita buat dengan app ni, ya, digital Quran ni, kita tekan saja yu'minuna. Tuan-tuan dekat situ, tuan-tuan akan dapati ada talian hayat di situ, ya, iaitu alif, mim dan nun tu ditunjukkan kepada balik. Okey. Tu dia alif, yang kedua ialah mim, dan ketiga ialah nun, ya. Alif, mim, nun. Ya. Itulah huruf akar, ya, huruf akar yang mana kita gunakan dalam perbincangan kita tadi dalam leksi logos, ya, iaitu alif, mim, nun, ya, itu di situ. So tapi alif, mim, nun kita kena tukarkan kepada kata dasar, ya, sebab kata dasar hanya dengan adanya kata dasar baru kita akan boleh mendapati makna kepada kalimah itu. Kalau huruf saja dia tidak ada makna. So kena bentuk kata dasar, ya. So kata dasar ni ialah aminah, ya, aminah. So yang ni apa? Di mana tuan boleh cari ni, kena cari pada dictionary Arab lah, ya, ataupun gunakan Wiktionary pun boleh, ya. Wiktionary ni Wikipedia punya dictionary dalam bahasa Arab. Bahagian bahasa Arab dia tunjukkan juga kita, 3 huruf akar pun dia tunjuk, dan kata dasar pun dia juga bantu kita, ya, boleh cari di situ. Dan aminah mana dia apa? Percaya, ya. So bila kita dapat kata dasar, kita akan dapat makna dia. Sekarang ni dia sudah memberi tunjuk pada kita, yu'minuna ni mestilah satu-satu perkataan yang bersabit dengan makna percaya, ya. Okey, so apabila kita sudah ada kata dasar dan kita kena bentukkan kata terbitan. So daripada kata terbitan dia akan menjadi ataupun diubah suai menjadi kalimah yu'minuna. So step ketiga, ini step pertama. Step kedua kata dasar, step ketiga ialah kata terbitan. Ya, untuk dapatkan kata terbitan tu, tuan-tuan kena kenal kalimah tu dan kena tahu acuan mana yang digunakan, ya. Dalam konteks ni kita kena kenal dia. Dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Ya, inilah maklumat yang kita perlu tahu kepada kalimah
yu'minuna tu, ya, dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Macam mana kita nak mengenal dia fi'il mudhari'? Tuan-tuan pun sudah belajar, iaitu kita tengok daripada kalimah tu bermula dengan ya. Saya gunakan merah sekarang ni. Ya, bermula dengan ya tu, itulah tanda dia fi'il mudhari'. Ya. Kemudian maklum. Ya, maklum tu kita kena kenal konstruk dia lah. Ya, konstruk dia maklum wazan keempat dia sekali lah. Ya. Itu yu'minu bermakna dia adalah daripada acuan yuf'ilu. Ya, yuf'ilu adalah acuan yang fi'il mudhari' maklum ni, ya, dan juga wazan keempat. Ya. So apabila kita sudah mengenal tu dan kita gunakan maklumat itu untuk membentuk, ya, kalimah tu. Okey. So di mana kita boleh lihat fi'il mudhari' maklum wazan keempat, acuan dia ialah di template, ya, yang QHS telah sediakan ni. Lihat acuan dia, ya, iaitu fi'il mudhari'. Ya, saya turunkan ni ke bawah. Okey, fi'il mudhari' adalah di sini. Maklum maknanya kolom H, ya, kolom H ni maklum, dan wazan keempat ialah yang di sini, bermakna acuan dia ialah yang ni lah, yuf'ilu. Ya, yu'minu, ya, adalah dari yuf'ilu. Okey, so kita akan gunakan acuan ni lah untuk membuat pembentukan kalimah tu. Jadi kita ambil ni, kita boleh copy dia, ya. Tuan-tuan nak type pun boleh, ataupun nak copy daripada template ni pun boleh, ya. Saya akan gunakan copy, ya. Saya akan copy dia. So clear dulu all drawing. Lepas tu saya copy dia yuf'ilu ni, ya. Sebab saya boleh copykan dia, ya. So copy yuf'ilu, bawa ke Lexilogos, masukkan dia ke dalam acuan, ya, untuk membentuk kata terbitan. So apa yang hasil daripada yuf'ilu ni dengan menggunakan alif aminah ni, ya, dengan menggunakan aminah ni, hasil dia tu dipanggil kata terbitan. So kata terbitan adalah kalimah yang permulaan, ya, pembentukan kalimah di dalam ayat-ayat Al-Quran. So mesti dapatkan kata terbitan dia tu, ya. Okey, so macam mana nak menggunakan kata terbitan? Ya, kita akan masukkan, ya, kita akan masukkan hamzah qata' ni. Pertama sekali hamzah qata', ya, kita akan masuk, mana kita akan gantikan fa. Ya, hamzah qata' yang pertama ni kita akan gantikan fa yang sukun. So maknanya tempat fa ni akan diambil oleh hamzah qata' yang sukun. Itu dia, ya, yang sukun. Itu yang pertama sekali. Kemudian dia ada huruf yang kedua, iaitu min pula. So min ni apa kita buat? Kita akan gantikan ain yang kasrah. Ya. So huruf mim tu kita masukkan ke dalam ain, gantikan ain tu. Jadi maknanya mim akan mengambil baris bawah lah. Itu yang kedua. Kemudian ada huruf ketiga nun. So apa kita buat dengan huruf ketiga nun tu? Kita masukkan dia, ataupun kita gantikan huruf yang ketiga di sini ialah lam.
Jadi nun akan mengambil tempat lam, jadilah nun yang berbaris hadapan. Itulah caranya untuk menggunakan acuan ni dan juga menggunakan kata dasar. Sebab itu kata dasar kena buat ya. Kalau tak ada kata dasar, proses ni tak berjalan. Okey. Jadi sekarang ni kita gantikan ya. Hamzah qata' gantikan fa, mim gantikan ain, nun gantikan lam. Ya, so kita lihat apa yang berlaku ya. So cara nak membuat tu ialah kita copy acuan ni ke dalam tempat kata terbitan tu, lepas tu kita gantikan kalimah-kalimah yang berkaitan tu. Jadi fa ni kita ganti dengan hamzah qata'. Boleh copy saja kat sini ya. Okey. Kalau nak copy di, tapi ini hamzah qata' ni dia berbaris atas ya. So seloknya kita ganti dia di bawah ni lah ya. Fa tu kita ganti dengan hamzah qata' yang ni. Dan sukunkan dia ya. Okey, tetapi sekarang ni ada sikit kaedah. Apabila ya berbaris hadapan, hamzah qata' selepasnya bukannya berkaki alif, walaupun asal dia berkaki alif, tetapi sebab ya tu dhammah, jadi hamzah qata' ni kita ambil yang berkaki waw ya, bukannya kaki alif. So ambil yang kaki waw ni di sini. Tu dia. So berkaki waw dan barulah kita sukunkan dia. Jadilah yu ya. Fa yang sukun digantikan dengan hamzah qata', tetapi sebab fa ya tu berbaris hadapan, hamzah qata' tu mengambil kaki waw bukannya kaki alif. Ya, dalam Al-Quran kaedah ni digunakan seluruh Al-Quran ya. So ambil hamzah, dipanggilkan hamzah qata' berkaki waw yang sukun ya, yang sakinah. Ain digantikan dengan mim ya. So kita boleh highlightkan dia, ganti dengan mim baris bawah lah, sebab ain baris bawah jadi mim kena baris bawah. Ambil mim kemudian dibariskan bawah dia. Jadilah yu dan lam ganti dengan apa? Ganti dengan nun. Ya, so mana lam yang berbaris dhammah ni kita ganti dengan nun yang dhammah. Ya, nun yang dhammah. Itulah kata terbitan dia ya. Iaitu yu'minu. Yang kata terbitan semuanya default dia masih lagi mufrad. Ya, dia singular dan dia marfu'. Ya, singular dan marfu' itu default dia. Ya, sebelum dia diubah suai menjadi kalimah yang digunakan dalam ayat Al-Quran tu, dia adalah dalam bentuk singular dan juga marfu'. Ya. Okey, macam mana kita nak mengenal apa? Sebab acuan dia marfu' ni ya. Yuf'ilu ni adalah acuan yang mufrad dan marfu'. Jadi kata terbitan mesti dalam bentuk mufrad dan marfu'. Marfu' tu ialah i'rab dia. Ya. Bagi yang belum lagi mengenal i'rab, apa yang dimaksudkan i'rab sini ialah ya, huruf yang terakhir itu ditandakan dengan dhammah, menunjukkan dia adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, marfu'. So default mesti marfu'. Jangan ambil default yang lain ya. Default lain yang lain pada marfu' bukan default dia. Itu sudah diubah suai. Ya. Okey. Macam mana kita mengenal dia mufrad? Sebab kita tengok dalam acuan ni tidak ada imbuhan waw dan nun yang baris atas tu. Waw nun tidak ada ya. Di hujung tu bermakna ya saja ni adalah ya yang mufrad. Fa'il yang mufrad yang bererti dia ya. Dia seorang ya. Dia seorang. Doktor, setakat ni maksud kalimah ni dia sentiasa beriman. Betul. Dia tu ialah lelaki ya.
Dia tu ialah lelaki. Sini kita ada letak muzakkar kat atas ni. Nantinya kalau belum kita letakkan sebab apa? Dia miti. Dengan saya dah sambung penerangan fi'il mudhari' apa dia? Yu'minuna ini dah ada waw nun, dia sudah jadi jamak. Jadi penerangan dia adalah fi'il mudhari' maklum, wazan keempat dengan fa'ilnya, ya, kena taruhkan jantina dia sekali, ya, iaitu dia adalah muzakkar. Mim, zal, kaf bertasydid dengan ra, ya. Fa'ilnya muzakkar, ni dal, ya, bukan zal. Yang jamak dan marfu' itu penerangan kepada kalimah ni. Jadi kita nak buat pembentukan akhirnya mesti menjadi yu'minuna ni dan diterangkan dalam yang ini, ya. Fi'il mudhari' maklum wazan 4 dengan fa'ilnya muzakkar yang jamak dan marfu'. Kalau ada space tu buang ke satu. Ya, so ke sini dia masih kata terbitan default dia masih singular iaitu dia. Ya, dia seorang lelaki sentiasa, ya, beriman, ya. So kalau kita nak kita masukkan makna dia masih lagi dia, ya. Letakkan makna dia tu. Dia sentiasa okey, lihat di sini asalnya percaya, ya, asalnya percaya, tetapi sebab dia menggunakan wazan keempat, ya, wazan untuk membentuk beriman, dia kena gunakan wazan keempat yang mengubah makna daripada hanya percaya kepada beriman. Sebab itulah wazan keempat digunakan, ya. Bukan sini percaya sebab wazan keempat tu sesudah memberi impact, ya. Kepercayaan tu bukan hanya percaya tetapi dia membawa perubahan, ya, kepada seseorang tu daripada pendirian dia, pegangan hidup dia, apa yang dia sembah, apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia, ya. Itulah bermakna beriman, ya. Dia ada impact wazan keempat tu ke atas Aminah. Okey, lepas tu baru kita sambunglah, ya. Sekarang ni kita nak nak menukarkan yu'minu kepada yu'minuna, ya. Kita dah hampir selesai. Kita letakkan sebelah bawah, ya, sebab itu dah sampai ke hujung tu. Kita buat sebelah bawah, kita sambung di sini. Okey. So apa kita buat? Yu'minuna ni kita kopikan dia, letakkan di sini, jamakkan dia. So macam mana nak menjamakkan? Ingat dia adalah jamak non baris depan bermakna dia marfu'. Untuk menjamakkan dia kena tambah waw nun, jangan tambah waw alif ziyadah. Ya, waw alif ziyadah bukannya marfu'. Waw alif ziyadah untuk mansub dan majzum. Ya, sedangkan ini kalimah ni adalah mana dia marfu'. Ya, so pilih tambahan jamak yang sesuai iaitu waw dan nun yang baris atas tu. Waw dan nun baris atas. Itulah tambahan untuk menjamakkan fa'il kepada yu'minu yang singular. Untuk menjamaknya tambahkan waw nun, ya. Tambahkan nun, apa kita buat? Untuk menggabungkan, kita copy saja ni, bawa ke sini, paste, buangkan tanda campur tu. Ya, tuan-tuan boleh praktis sendiri dengan lecture logo ni. Jadilah dia yu'minuna. So sekarang ni yu'minu ni sudah ada fa'il waw nun, ya. Ada fa'il waw nun sekali, iaitu ya dengan waw nun ni menunjukkan
makna dia sudah berubah daripada dia kepada mereka. Ya. Jadi dia kita copy kat sini, bawa ke sini untuk memberikan makna kepada itu. Kita tukarkan dia ni kepada mereka. Mim, ra, ya, ka. Sekarang makna yu'minuna ialah mereka sentiasa beriman, ya. Mereka sentiasa beriman. Jadi makna tu mesti sesuai dengan penerangan kalimah, ya. So apakah menunjukkan perbuatan tu sentiasa? Ialah i'rabnya yang marfu'. Itu dinamakan i'rab. I'rab ni ialah status kalimah tu, iaitu status perbuatan tu ialah sedang berlaku dan sentiasa berlaku. Itulah makna marfu' kepada fi'il mudhari'. Prof nak tanya, Prof boleh ulang balik sikit yang belakang sikit yang pasal alif kalau nak Okey. mufradkan nak jamakkan dia yang guna alif ziyadah. Ya, okey ya. Menjamak imbuhan jamak fa'il ni ada dua, waw nun dengan waw alif Oh, alif ziyadah. ziyadah. Ya, kalau saya nak bantu kat sini, saya tepikan dulu ni. Ya, saya tulis kat sini ya. Kalau waw nun ni adalah untuk yakni untuk kalimah marfu', ya. Kaf, lam, mim. Kalau nak pluralkan dia kalimat lah. Lata, kalimat yang. Saya pinjam sinilah, atas ni ada yang. Marfu'. Ya, kalau kalimah tu marfu', kita kena gunakan waw nun. Ataupun kalau kita tengok ada waw nun dalam kalimah tu, bermakna kalimah tu status dia marfu'. Okey. Imbuhan lain ialah waw alif ziyadah. Ya. Tuan, sekarang kata kerja yang ada pelaku lah. Kata kerja memang ada pelaku. Tadi yu'minu kata kerja. Maknanya kalau i'rab yang marfu' tu fi'il mudhari' je lah kan? Fi'il madhi tak ada kan? Ini untuk fi'il mudhari', ya. Sekarang kita bercerita untuk kalimah, kalau nak sambung boleh kalimat fi'il mudhari' yang ya, sebab madhi dengan amal dengan nahi dia tidak berubah. Dia tidak berubah dia tidak berubah, dia i'rab, dia tak ada i'rab, ya, dia satu saja. So sekarang ni yang ada marfu' ataupun mansub ataupun majzum ialah kalimah fi'il mudhari'. Ya, so untuk waw alif ziyadah ni dia adalah untuk, saya kopikan kat sini, kalimah fi'il mudhari' yang bukannya marfu'. Ya, dia adalah yang mansub, mim, nun, sad, waw, ba, lepas tu atau. Ya, atau. Dia tak boleh dua-dua, ya, salah satu saja. Atau majzum. Mim, jim, zal, waw, mim. Itulah. Ya. Satu marfu', kalimah fi'il mudhari' ada tiga sahaja, iaitu sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majzum. Ya, majzum. Dia tidak ada majrur. Majrur adalah untuk kata isim, ya, kata nama. So mudhari' dia tidak ada majzum, dia gantikan dengan dia tidak ada majrur, dia digantikan dengan majzum. Ya. Kalimah kata nama dia ada marfu', dia ada mansub, ada majrur. Itu kalau kata nama. Ya, fi'il mudhari' marfu', mansub atau majzum. Macam mana kita nak mengenal dia kalimah tu ada marfu'? Apabila ada tambahan waw nun, ya, di ujung tu kalau dia jamak. Kalau tidak ada jamak, dia huruf terakhir tu akan mengambil baris dhammah. Tu dia tanda dia. Ya, kalau kalimah jamak yang mansub, apakah tanda dia? Waw alif
ziyadah. Lepas tu kalimah yang majzum pula macam mana? Sama. Macam mana kalau puan-puan tengok wa liziyadah tu, kemungkinan dia mansub, kemungkinan dia majzum bergantung pada macam mana kita mengenal. Dalam ayat tu kita akan tahu. Dalam ayat tu kita akan, bila kita faham ayat, kenal kalimah-kalimah lain dalam ayat tu, dia akan memberi bantuan kepada kita ya, mengenal ya, yang kalimah tu sama ada mansub ataupun majzum. Okay, Prof. Okey. Ini kalau nak tu kita nak simpan, kita boleh largekan frame kat sini. Sebab ini sekarang dia gunakan frame kecil, kita besarkan kat sini. Dia nampak sekali lah ya. Okey, yang ni kita boleh padamkan balik. Okey, 7.51 saya kena berhenti di sini untuk hari ini ya. Kalau tak siap lagi ni, mungkin kita boleh sambungkan besok. Ada soalan? Okey ya, kita nak